Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Salli wa nusallim ala Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa Imamil Muttaqin wa qaidi du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sayyidil Mukhtaramin, al-ulama ilal aizza, yang dikasihi para tuan-tuan guru, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau, pegawai surau, tuan imam, tuan bilal, tuan siap, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, bang-bang, adik-adik, para tetamu Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukuran yang sebanyak-banyaknya dan yang seluas-luas, lantaran masih terus mengurniakan nikmat demi nikmat, masih lagi menetapkan kita dalam iman. Alhamdulillah, masih lagi memberikan ruang, kesempatan, kekuatan untuk kita terus hidup, dan masih lagi memberikan iradah, ada perasaan, ada kehendak untuk kita sama-sama hadir pada malam ini, kehendak untuk kita sembahyang berjamaah, kehendak untuk kita memakmurkan rumah Allah, kehendak untuk kita duduk sebentar menunggu waktu isyak, kehendak untuk kita mencari bekalan, menambah lagi bekalan-bekalan kita dalam perjalanan hidup yang masih panjang, kehendak untuk kita menjadi tetamu Allah. Dan alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama lagi untuk terus kita membincang melalui teks kita yang saya kira kita sampai kepada bab yang akhir pada malam ini. Sebelum dia masuk bahagian kedua, tapi bahagian kedua ini boleh dibincang sama ada kita akan terus ataupun kita akan guna teks yang lain selepas daripada ini. Dan dalam bab yang ke-6 ini, melalui kitab ataupun buku karangan Sahibul Alamah Dr. Fathi Yakan, Maza ya'ni fi intima'il Islam, apa erti saya menganut Islam. Setelah daripada kita meneliti daripada bab yang awal, saya mestilah Muslim di sudut akidah, saya mestilah Muslim di sudut ibadah, saya mestilah Muslim di sudut akhlak. Kemudian saya mestilah menyediakan diri sebagai pribadi Muslim, dan saya mestilah membina keluarga yang Muslim. Kemudian saya mestilah dapat menguasai diri. Dan yang ke-6, pada malam ni saya wajib meyakini bahawa masa depan adalah untuk Islam. Al-mustaqbal li hadzal din. Kerana sumber daripada Al-Quran
dan hadis Nabi SAW. Itu sudah cukup untuk memberikan satu jawapan terhadap kejahilan seluruh manusia untuk mencari maklumat-maklumat pada masa yang belum berlaku. Kita kena mengakui bahawa kita ada kejahilan kita, ataupun kita tidak mempunyai maklumat perkara-perkara yang akan berlaku selepas daripada ini. Kerana itu semuanya hanya di dalam kita punya perancangan. Hakikatnya sama ada tercapai ataupun tidak, itu hanya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merancang esok berbagai-bagai perkara untuk kita lakukan. Hakikatnya sama ada tercapai ataupun tidak, itu tidak ada dalam pengetahuan kita. Itu hanya ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila tidak ada dalam pengetahuan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan perkhabaran demi perkhabaran untuk meyakinkan manusia tentang perkara-perkara yang telah dimaklumkan oleh Allah apa yang akan berlaku, dan sebahagiannya tidak dimaklumkan oleh Allah apa yang akan berlaku. Umpamanya kalau kita baca di dalam suratul Luqman, hujung daripada surah Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya sahaja Allah yang mengetahui bilakah akan berlakunya kiamat. Manusia tidak akan tahu. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Dan hanya Allah yang dapat tahu sama ada akan turun hujan ataupun tidak. Dan hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang. Kamu, kata Allah. Kadang-kadang mendung tapi tidak turun hujan, kadang-kadang tidak mendung tiba-tiba turun hujan. Itu semua dalam ilmu Allah. Begitu juga di dalam rahim. Sama ada dia jadi anak atau tidak jadi anak, itu dalam ilmu Allah. Sama ada dia perempuan atau lelaki, itu dalam ilmu Allah. Manusia hanya sekadar menemui. Dah 6 bulan ke 7 bulan baru buat scan, baru tahu anak dia perempuan, anak dia lelaki. Tapi bagaimana ianya berlaku perempuan ataupun lelaki, itu hanya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ataupun tidak jadi pun di dalam ilmu Allah. Sebab itu ada orang yang sudah berkahwin 10 tahun tak dapat anak. Ada orang berkahwin setahun terus dapat anak. Bahkan ada orang pun yang tidak bernikah pun tahu-tahu dapat anak. Jadi itu semua di dalam ilmu Allah. Sebagaimana Nabi Allah Zakaria mengadu kepada Allah. Sebab apa yang ada dalam rahim itu tidak ada kekuasaan kepada manusia sedikit pun. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah yang mengetahui. 90 tahun kahwin lebih, usia perkahwinan, tak dapat anak lagi. Itu Nabi Zakaria. Sehingga Allah rakamkan doa dia dalam Al-Quran. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nida'an khafiyah. Qala rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'ai rabbi syakiyah. Kaf ha ya ain sad. Itu huruf muqata'ah dalam Al-Quran. Rahsia dia hanya Allah yang dapat tahu, tetapi Allah kaitkan kaf ha ya ain sad itu dengan sesuatu peristiwa yang memang manusia tidak ada kekuasaan, hanya Allah yang akan menurunkan kekuasaan, dan manusia hanya mengharap kekuasaan itu melalui doa,
yang dimulakan dengan kaf, ha, ya, ain, sad. Maka para ulama kita dalam waktu berkata, dalam waktu kita mengharapkan pertolongan yang sangat genting, yang sangat kita mengharapkan pertolongan yang sangat perlu, antaranya yang kita perlu kumandangkan dahulu kepada Allah ialah kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ingat kata Allah, tatkala mana Nabi Zakaria berdoa kepadaku, dalam doanya yang begitu mendayu-dayu kepada Allah, dengan bahasa yang begitu merayu kepada Allah, di waktu malam, waktu dini hari, dengan suara yang sangat perlahan, merayu kepada Allah. Ya Allah, kata Nabi Zakaria, tulangku sudah semakin lemah, rambutku sudah beruban, tapi aku tidak akan berputus asa untuk terus berdoa kepadamu. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kurniakanlah aku seorang anak lelaki pun tak apa dah, seorang pun tak apa dah. Yang penting anak itu anak yang baik daripada sisi kamu. Itu doa Nabi Zakaria. Itu usia perkahwinan sudah 90 tahun kahwin, 90 tahun lebih. Tak tahu. Dia pun tak ada kekuasaan, tak ada pengetahuan tentang apa yang ada dalam rahim. Tak tahu. Hanya mohon kepada Allah. Sedang dia pun sudah bertongkat, tulang pun sudah lemah, rambut pun sudah beruban. Mohon terus untuk dapat anak. Padahal dia pun tahu bahawa isteri dia pun dah tak boleh mengandung lah. Isteri pun dah tak boleh mengandung. Tapi itulah kuasa doa. Sebab itu kekuatan kita dalam hidup ni ada dua. Satu takdir, yang kedua doa. Takdir, kekuasaan Allah. Doa, pengharapan kita. Antara dua itu, mana yang lebih kuat? Antara takdir dengan doa. Maka Allah boleh mengubah takdirnya dengan doa daripada hambanya. Boleh. Sebab itu ada ketikanya yang disebut sebagai qada itu dinamakan qada mu'allaq. Ada qada mubram. Qada mu'allaq itu qada yang Allah boleh ubah. Patutnya kita ni ditakdirkan mati pada umur 56 ataupun 60 tahun. Tapi kerana makin ke hujung makin kuat kita menderma, makin banyak yang kita infak dalam hidup ni. Kemudian kita buat pula silaturahim dengan saudara mara, kita makin rapat, makin rapatkan hubungan persaudaraan, tak bergaduh, tak berbalah, bersabar apa semua. Waktu yang sama mohon pula panjang umur, maka Allah boleh lagi tambahkan umur. Beritahu malaikat, tambahkan lagi. Allah kata, aku berkenan untuk tambah umur kepada si Fulan bin si Fulan. Maka tambah umur lagi. Itu dipanggil qada mu'allaq. Jadi antara dua itu kata para ulama, doa itu sebenarnya lebih kuat daripada takdir. Sebab itu Allah nak mendengar doa daripada Nabi Zakaria. Tatkala dia berdoa, maka patutnya tak payah berdoa dah lah. Pasal apa? Pasal isterinya pun dah memang lama dah putus haid dah, tak boleh mengandung, tapi terus berdoa. Maka Allah pun jawab, fanadatul malaikah wa huwa qaimu yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Allah kata, aku hantar malaikat beritahu kepada Nabi Zakaria tatkala di mihrab itu, dan malaikat pun beritahu kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, Allah berkenan untuk kurniakan kamu seorang anak, dan Allah namakan anak itu Yahya. Allah pun nama anak tu, tak payah susah-susah cari nama.
Allah sendiri perkenankan nama dia Yahya, ada 4 sifat. Allah dah bubuh dah 4 sifat yang baik pada anaknya. Sayyidah wa hasura wa nabiyyan minas salihin, ada 4 sifat. Itu Allah bagi tahu Nabi Zakaria. Cuma lepas tu Nabi Zakaria tanya balik kepada Allah. Kata Nabi Zakaria, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati akir. Ya Allah, macam mana kau nak beri aku anak sedang isteriku dah tak boleh mengandung? Lah tadi dia minta. Bila Allah nak bagi, tanya pula macam mana ya Allah, isteriku dah tak boleh mengandung dah. Kan. Qala rabbi ja'al li ayah. Qala ayatuka an la tukalliman nasa salasata ayamin illa ramza. Dia tanya lagi, ya Allah, apa tanda kalau isteri aku mengandung? Allah kata, tandanya ialah 3 hari 3 malam kamu tak boleh cakap dengan orang. Kamu tak cakap dengan orang. Tu tanda. Nak cakap tak keluar bahasa. Nak cakap tak keluar bahasa. Tu tanda isteri kamu mengandung. Tu. Jadi kalau kita ada kawan kita tiba-tiba 3 hari tak cakap dengan kita, jangan sangka buruk dia. Sangka baik. Isteri dia mengandung rasanya ni. Boleh jadi. Isteri dia mengandung boleh jadi. Baik. Itu apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Inna Allah 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada siapa yang boleh tahu apa yang akan kamu usahakan esok. Kita rancang macam-macam tapi belum tentu lagi. Sebab esok kita tidak tahu. Bahkan yang kelima kata Allah, di mana bumi kita dimatikan pun kita tak tahu. Duduk je di Kelang. Boleh jadi mati di Johor umpamanya. Mati di Kedah boleh jadi. Mati di Mekah boleh jadi. Mati di Madinah boleh jadi. Itu di luar daripada pengetahuan kita. Kita tak tahu. Rancang macam-macam lah. Ya kan? Macam Tan Sri Khalid baru ni kan. Yarham. Dia pun tak tahu yang dia akan dikebumikan di Shah Alam. Kan? Boleh jadi perkiraan dia, aku mati nanti dekat Bukit Damansara ni lah kubur aku. Tak. Dikebumikan di tempat lain. Begitu juga dengan masa depan. Sebab masa depan ini tidak tahu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa al-mustaqbal li hadzal din, masa depan adalah untuk Islam. Masa depan adalah untuk Islam. Itu perancangan Allah di akhir zaman nanti untuk berikan kemenangan kepada Islam. Kok mana pun kemenangan kepada Islam, walaupun cabaran demi cabaran umat Islam terpaksa hadapi. Termasuk cabaran yang ada sekarang ini ialah di bumi Palestin umpamanya. Saya kebetulan raya haji baru ni, saya beraya di Rotterdam, di Belanda, sama dengan kedutaan, dan buat korban di sana. Dan 14 hari itu sempatlah pergi ke negara-negara Eropah. Pergi ke Belgium, ke Luxembourg, ke Switzerland, Jerman, dan pergi ke Spain. Bila saya masuk ke Hamra, Hamra itu satu bangunan, tuan-tuan pun sedia maklum, satu bangunan yang dibina masa kerajaan Payar Usmaniyah 800 tahun di Spanyol. Membina bangunan Hamra. Hamra itu nisbah kepada batu merah Hamra. Hamra kerana masjid itu dibina dengan batu granit berwarna merah yang sangat bermutu tinggi. Sampai hari ini masih ada lagi, masih kesal lagi, masih kukuh lagi. Cuma bezanya dulu kerajaan Islam yang bina, 800 tahun dibina. Tetapi akhirnya tumbang kerajaan Islam. Hari ini Kristian pula yang jadikan tempat itu
untuk dia kekalkan lagi, tapi kita masuk dalam tu kita rasa sakit hati. Pasal apa? Dia dah lagilah bila dia nampak orang Islam yang masuk, lagilah dia macam naik tocang sikit lah. Macam naik tocang sikit. Dah lah tempat tu dia letaknya macam-macam, lambang-lambang salib apa semua, patung-patung berbagai, dan beberapa ayat Quran masih lagi dikekalkan. Boleh jadi untuk tapi sebelah menyebelah tu sudah diletak lambang-lambang salib apa semua untuk jadi bahan keji dan maki kepada umat Islam. Dan kita tidak salahkan dia lah, kerana zaman itu zaman kelekaan pemimpin-pemimpin khalifah yang telah pun berlarutan 800 tahun, akhirnya leka. Pemimpin pun jadi leka, akhirnya kerajaan jatuh. Bila kerajaan jatuh, bangunan itu hari ini nak sembahyang satu rakaat pun tak boleh dah. Kita nak cuba sembahyang pun dah tak boleh dah. Ni halaunya kita keluar. Jadi kita rasa sakit hati je bila masuk tu. Padahal itulah bangunan antara mercu tanda 800 tahun Islam memerintah. Sehingga tertanya, bilakah akan kembali kepada Islam? Bila akan kembali bangunan itu kepada Islam? Kita tidak tahu. Masa depan semua kita tidak tahu, kecuali sekadar yang Allah beri maklum kepada kita. Kerajaan mana yang akan ambil alih, wallahu a'lam. Cuma yang pasti, satu hari nanti Allah akan utus semula, turunkan semula Nabi Isa AS melalui hadis Nabi yang sahih menyebut bahawa Nabi Isa AS akan turun, dan Nabi Isa akan binasakan bukan sekadar Dajjal, tetapi binasakan semua lambang-lambang salib. Kerana pada ketika itu di kalangan orang-orang Kristian dengan sendirinya berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Al-mustaqbal li hazad din. Masa depan adalah untuk Islam. Waktu itu, sebenarnya sebelum menuju waktu itu, dalam antara tujuan saya pergi ke Eropah itu ialah untuk berjumpa dengan rakan-rakan kita yang membina unit-unit satuan-kesatuan mereka di beberapa negara-negara, termasuklah di Rotterdam, termasuklah ada di Spain, termasuklah ada yang di Perancis dan sebagainya. Dan alhamdulillah pertemuan yang agak lama di Rotterdam, jumpa kawan-kawan kita yang telah pun convert kepada Islam. Bukan sekadar dia convert, bahkan dia usahakan telah beli lebih daripada 5 buah gereja yang hari ini sudah tukar menjadi masjid. Dan dalam pertemuan itu juga kita buat di gereja, di masjid yang dulunya adalah gereja, dan mereka dulu memulakan sembahyang Jumaat hanya 5 orang sahaja di situ. Hari ini mereka sudah ada 300 lebih ahli umat Islam yang sembahyang di masjid itu. Itu tak kira masjid yang lain. Itu satu masjid yang kita jumpa di Rotterdam. Dan antara orang kuat dia juga ialah ahli parlimen situ. Ahli parlimen ni dulu antara orang yang kuat band Islam, yang paling kuat entam Islam dalam parlimen. Tapi hari ini dia lah yang jadi penggerak kepada Islam dalam senyap. Sebab memang di Eropah ni agama tu tidak boleh dilambangkan. Tidak boleh bergerak secara lambang, tapi bergerak secara kepribadian. Sebab itu kepribadian Muslim inilah yang, akhlak seorang Muslim itulah yang mendorong umat Islam lain melihat menariknya Islam melalui kepribadian. Ada sifat hormat menghormati orang lain, tidak mencela, tidak mencaci agama lain. Akhirnya orang tertarik kepada Islam. Sebab itu dia kata, nikmat dia sekarang ni, makin banyak pula gereja-gereja yang semakin akan ditutup dan akan dibeli. Cuma dana tidak cukup. Dia kata dana tidak cukup. Mereka sebut orang Kristian pun dah tak berapa nak masuk ke dalam gereja. Boleh jadi ini gambaran-gambaran sebelum daripada kedatangan
Nabi Isa alaihissalam. Mereka sudah mula meninggalkan sedikit demi sedikit. Cuma saya yang ralat sikit, bila balik Malaysia pula, orang kita pula duk maki Islam. Orang kita sendiri. Maki agama lain, maki Islam sendiri. Maki Nabi sendiri. Kan? Macam bahasa yang dipucung tu, siap. Suruh datang, suruh pukul dia. Saya sebenarnya orang macam ni, tak payah dia apa-apa kan. Biarkan. Buat macam mana zaman Nabi dulu. Macam mana Nabi buat? Nabi bila balik daripada perang Badar, bawa 73 tawanan perang. 2 tawanan ni dalam waktu rehat, Nabi berehat sebentar di satu tempat. Daripada ramai-ramai tawanan, 2 tawanan ni duk caci maki Nabi. Caci maki Nabi. Akhirnya diberitahu kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, tu 2 tu tawanan tu tak henti-henti cakap caci Nabi. Umar pun ajak Al-Miqdad, seorang sahabat yang sama vokal macam Sayyidina Umar juga, sama ganas macam Sayyidina Umar. Dia ajak Miqdad, ditarik perlahan-lahan 2 orang ni. Dalam gelap ditarik, pergi ke lembah sikit, tahu-tahu hilang kepala dah. Tahu-tahu hilang kepala. Boleh jadi orang macam ni tak usah buat apa-apa. Tak usah buat apa-apa. Tahu-tahu hilang kepala je. Tu boleh jadi. Itu kalau ada kekuasaan Islam. Ni pasal orang semakin berani untuk, bukan orang lain, orang kita sendiri duk maki hamun Nabi kita sendiri. Jadi para hadirin sekalian, itu menyebut tentang masa depan. Jadi oleh sebab itu, bila kita timbul persoalan, bilakah akan kembali ke kekuatan Islam, wallahu a'lam. Tapi mengambil daripada beberapa maklumat hadis-hadis Nabi dan juga bagaimana Allah SWT mengatur perjalanan hidup, yang tidak ada pertembungan antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi berkaitan dengan Nabi Isa AS, maka ternyata bahawa benarlah bahawa al-mustaqbal li hadzal din, masa depan adalah untuk Islam. Keimanan saya dengan Islam sewajarnya sampai ke darjah yakin bahawa masa depan kelak ialah milik Islam. Justru Islamlah yang paling ampuh dan mampu untuk menyusun urusan hidup dan memimpin manusia. Agama Islam adalah satu-satunya manhaj atau cara hidup yang selaras dengan kehendak fitrah manusia. Ia dapat mengimbangkan tuntutan lahiriah dan rohaniah insan. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Apakah Allah yang mencipta itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahsiakan? Dan Allah itu maha halus dan maha mengetahui. Pertama, manhaj Islam bersifat Rabbani. Manhaj Islam yang bersifat Rabbani merupakan satu corak penghayatan yang kudus, mengatasi sistem dan cara hidup ciptaan manusia. Ia mampu untuk kekal dan memberikan saham tamadunnya di setiap zaman, tempat dan peringkat. Itu Islam. Sebab itu Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersifat akademik, dan bersifat sentiasa evergreen di setiap zaman dan di setiap tempat. Tak ada satu isu pun yang takkan boleh diselesaikan oleh Islam. Walaupun kita sudah pun jauh dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu isu pun yang tidak akan dapat diselesaikan. Kerana Nabi SAW wafat dan Allah SWT sendiri menyusun manusia di akhir zaman ini dengan adanya satu panduan hidup, sama ada daripada hadis Nabi maupun melalui sumber daripada Al-Quran. Maka sebab itu seluruh daripada sumber-sumber Al-Quran itu, jika ia benar-benar menjadi panduan hidup manusia, maka tidak ada satu masalah yang tidak boleh diselesaikan, termasuklah masalah-masalah berlaku di akhir zaman. Tidak payah, tidak perlu tercari-cari, kerana Allah menjadikan Islam melalui sumbernya Quran dan Sunnah itu sebagai manhaj, sebagai sistem yang mengatur kehidupan manusia, baik masalah yang besar maupun masalah yang kecil. Jadi cuma yang berbalah antara manusia itu kerana
sebahagiannya kerana kejahilan manusia. Kita kadang Nabi kata manusia yang hidup selepas daripada kewafatanku nanti akan berbalah, sehingga menjadikan mereka 73 firqah, kecuali satu firqah sahaja, iaitu disebut kemudiannya ialah firqah itu ialah yang berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, yang berpegang dengan sunnah khulafaku, para sahabatku. Itulah mereka firqah yang dijamin tidak akan sesat. Yang lain itu akan menemui kesesatan kerana mereka tidak menggunakan manhaj agama yang betul. Lahirnya ajaran-ajaran sesat, kan? Ajaran-ajaran sesat. Macam sehari dua ni diviralkan kita, ada ajaran hadi minallah, satu agama baru pula dah, ataupun ajaran baru, hadi minallah. Tok guru boleh pula pegang perempuan pula, kan? Pegang perempuan yang bukan mahram, itu hadi minallah. Jadi sebenarnya dasar itu telah pun ditunjukkan oleh Nabi, dan kita orang awam, kita mengikut sahaja sumber yang diturunkan. Maka sebab itulah kita tidak boleh lari daripada para ulama untuk kita mengikuti setiap sumber yang diturunkan oleh Allah, kerana kita tidak mempunyai keupayaan untuk menggali sumber-sumber itu, melainkan melalui suatu bimbingan. Kita tidak ada keupayaan. Lebih lagi tidak ada keupayaan kerana sumber itu diturunkan dalam bahasa yang bukan bahasa kita. Sedang orang Arab sendiri yang turun dalam bahasa mereka pun ramai juga yang sesat. Apatah lagi kita sendiri yang tidak ada, yang kurang maklumat dari sudut bahasa, maka jawabnya kita kena bersama-sama dengan orang-orang yang tahu dengan sumber itu, barulah kita akan hidup selamat. Itu pasal disuruhnya kita jangan jauhkan diri daripada para ulama. Kalau hidup akhir zaman ini untuk terus berpegang dengan Al-Quranul Karim. Kalau tidak, maknanya kita akan jauh. Itu pentingnya kita kata kita mesti berpegang paut dengan ulama, dan tidak boleh hidup ini hanya diserahkan kepada kita untuk ikut Quran dengan hadis, tanpa ada pautan kita dengan ulama-ulama yang mengetahui sumber itu. Itu sebab persoalan yang timbul, apakah perlu kita hidup bermazhab umpamanya, kan? Dulu tak timbul masalah ni, makin ke hujung timbul pula. Apakah perlu kita bermazhab? Jawabnya perlu, kerana kita tidak ada keupayaan. Kita tidak ada keupayaan untuk menggali. Kerana apa? Kerana ulama-ulama itu sendiri mempunyai keupayaan dan kepakaran dalam bidang dia yang memang telah teruji. Dan antara 4 mazhab umpamanya, yang paling dekat dengan keturunan Nabi ialah Imam Syafi'i. Ialah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengambil nama Syafi'i itu tok dia yang kelima dulu. Tok dia yang kelima. Jadi dia namakan, dia buh nama dia Imam, nama dia Asy-Syafi'i. Nama dia Asy-Syafi'i, bukan nama dia, tapi ambil daripada keturunan. Tok dia yang kelima dulu, nama dia Asy-Syafi'i. Itu di antara 4. Sebab itu para ulama lain pun ada respek terhadap semua ulama-ulama mazhab. Tiba-tiba kita kata tidak perlu kepada hidup bermazhab, cukup dengan kita pegang Quran. Siapa kita untuk sebenarnya mengikuti sumber tanpa ada pengetahuan? Apatah lagi memahami dari sudut bahasa yang bukan bahasa kita. Maka jawabnya kena bersama dengan para ulama. Sebab tu Imam Syafi'i ini, tuan-tuan sekalian, seorang yang sangat hebat dalam hidup. Sebab tu ketika umur 12 tahun dia sudah diberikan kebebasan oleh gurunya Imam Malik untuk dia beristihad. Untuk dia beristihad. Itu Imam Syafi'i. Gurunya Imam Malik. Guru tu memanglah hebat. Tapi
gurunya sendiri nak beri peluang kepada muridnya kerana muridnya adalah juga hebat, maka umur 12 tahun sudah diberi keupayaan untuk ijtihad sendiri terhadap beberapa hukum. Itu Imam Syafi'i yang berguru dengan Imam Malik. Sebab itu sebelum berguru dengan Imam Malik dulu, Imam Malik syaratkan kepada Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i mohon, wahai tuan guru, boleh ke saya belajar dengan tuan guru? Kata Imam Malik, boleh. Tapi syaratnya kamu baca dulu buku aku. Kalau mampu, belajar. Kalau tak mampu, nanti dulu. 3 hari lepas tu, dia dah pulangkan buku tuan guru. Tuan guru kata, saya suruh kamu baca. Dia kata, tuan guru, saya sudah hafal kitab tuan guru. Bukan sekadar dia baca, 3 hari dia dah boleh hafal Muwatta' Imam Malik. Bayang, 3 hari dia dah boleh hafal Muwatta' Imam Malik. Kita sendiri dengan kitab yang Imam Syafi'i pun tak boleh nak hafal. Muka pertama pun tak boleh nak hafal, apatah lagi satu kitab. Tapi Imam Malik sudah boleh hafal. Jadi Imam Malik pun uji dia, rupanya memang sungguh. Sebab itulah kehebatan ni, ingatan yang sangat tajam. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Umur 6 tahun dia sudah boleh hafal 30 juzuk Al-Quran. Itu 6 tahun 30 juzuk. Kita 60 tahun juzuk 30 pun tak habis lagi. Kemudian itu 12 tahun sudah diberikan kebebasan oleh gurunya untuk dia berijtihad dalam hukum-hukum, dan diakui oleh gurunya bahawa Imam Syafi'i itu adalah benar. Jadi para hadirin sekalian, itu perbezaan berdasarkan kepada waqi' kita setempat. Jadi boleh jadi suasana kita di Asia Tenggara berbeza dengan sahabat-sahabat kita yang berada di tempat lain. Baik. Para hadirin yang kasih sekalian, itu menyebut tentang Islam sebagai satu manhaj, yang memang manhaj itu merentas seluruh zaman. Zaman mana pun semuanya sesuai dengan Islam. Sebab itu Islam ini takkan pernah lapuk. Di mana sahaja dia akan terus membesar. Dan kalau kita kata hidup dengan keluarga dengan Islam, maka keluarga itu akan semakin menjadi keluarga yang besar dengan Islam. Kemudian yang kedua ialah manhaj Islam bersifat universal, alamiah. Manhaj Islam yang bersifat sejagat atau universal menyerlahkan ciri keinsanan dan ciri infitah, bersifat terbuka atau kelapangan, serta daya untuk menanggung kemungkinan-kemungkinannya. Ciri infitah ini mengatasi pertimbangan kedaerahan, perkauman, kebangsaan dan sebagainya. Ciri ini sebenarnya adalah cetusan dan sibrah Rabbaniyah itu sendiri. Baik. Jadi Islam itu datang hakikatnya ialah untuk menyatukan manusia daripada semua perbezaan. Manusia tidak boleh dipisahkan agama itu melalui perbezaan bahasa, bangsa dan juga warna kulit. Dan Allah menjadikan bangsa-bangsa itu sebenarnya untuk memperkukuhkan Islam itu sendiri. Kaum-kaum yang Allah jadikan syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan kaum, bangsa, warna kulit sebenarnya adalah untuk menyatukan manusia di bawah satu agama. Jadi Islam itu hakikatnya menyatukan. Kalau kita renung juga di dalam peristiwa hijrah baginda, apa perlunya baginda nak minta pertolongan daripada Abdullah Uraikid umpamanya untuk menjadi penunjuk jalan? Tak ada ke orang Islam yang boleh jadi penunjuk jalan? Boleh. Tetapi itulah strategi baginda supaya apa yang dilakukan oleh baginda ini akan menjadi rujukan di seluruh zaman, bahawa perlunya ada ketikanya kita perlu untuk bersama-sama dengan orang bukan Islam, kalau mereka boleh, dengan penyertaan mereka itu untuk memberi kekuatan kepada Islam. Itu akan menjadi dasar. Sebagaimana Nabi juga, kenapa Nabi perintahkan Sayyidina Ali untuk berada
menggantikan tempat tidur. Memang itu sesuai layak kepada seorang muda yang gagah, yang kuat. Apa penyertaan Asma binti Abu Bakar pula, anak Sayyidina Abu Bakar, untuk menghantar makanan di waktu yang gelap? Penting. Itu penyertaan di kalangan kaum wanita umpamanya, untuk memberi kemenangan kepada Islam waktu itu. Apa pentingnya umpamanya Amir Fukhairah? Apa pentingnya Abdullah yang sentiasa mencari berita, pergi ke tengah-tengah orang-orang musyrikin, datang bawa berita? Itu semua adalah penting. Terlebih penting lagi ialah penyertaan Sayyidina Abu Bakar, seorang yang kaya ketika itu, untuk bersama-sama dengan Nabi sendiri di Bukit Sur. Ini semua strategi yang telah disusun oleh baginda SAW melalui petunjuk daripada Allah. Maka perjalanan itu yang menjadi dasar penting dalam penyatuan manusia. Penyertaan golongan orang bukan Islam, warna kulit dan sebagainya. Bahkan sejak daripada zaman awal, Bilal bin Rabah, seorang yang berkulit hitam. Apa pentingnya? Penting. Kerana Islam itu tidak membezakan manusia dengan warna kulit. Maka itu manhaj Islam ataupun alamiah. Islam merentas kaum, merentas bangsa. Sebab itu di mana-mana pun kita akan lihat adanya Islam. Di mana-mana pun, sama ada pada manusia yang kulit putih, kulit hitam, manusia yang bahasa apa pun, Islam itu boleh hidup. Dan hari ini memang itulah realitinya. Memang itulah realitinya. Dalam satu tulisan Husain Ashkari, seorang pensyarah di universiti di Amerika, dia ni orang Iran. Dia buat satu kajian terhadap negara-negara pengamal-pengamal ruh Islam. Dia senaraikan, nombor satu, negara yang hidup ruh Islam walaupun tidak ramai umat Islam, bahkan pemimpinnya pun bukan Islam. Dia kata pergilah ke New Zealand. Pergi ke New Zealand, kita akan dapati adanya ruh Islam walaupun umat Islam tidak ramai, dan pemimpinnya pula bukan Islam. Tetapi roh Islam itu berjalan. Itu sebab itu dia menyebut, kalau nak tengok, dia kata, dia menulis, kalau saya sebut bahawa negara itu adalah negara Islam, dia kata dia tidak keterlaluan. Kerana apa? Kerana roh itu hidup dalam negara tersebut. Saya singgah satu tempat, ada tulis, ada jual madu di depan. Saya pesan dengan kawan, saya kata saya nak singgah lah, beli madu. Jadi bila singgah tu, rupanya baru masuk sedikit, dia ada peti ditinggalkan di situ, orang tak ada. Rupanya dia suruh self service punya. Dia suruh kita buka peti, kita pun buka, tengok ada madu kat dalam tu, banyak madu. Kemudian ada tempat letak duit pula situ. Tempat letak duit pula situ. Dia kata letak saja duit situ, kalau perlu pertukaran, tukar, kita ambil baki duit kita, letak, kita ambil baki yang perlu sahaja. Banyak pula duit situ tu, orang tak ada. Saya tanya kawan yang bawa saya tu, dia kerja slaughterhouse di New Zealand. Dia kata tak hilang ni, setakat ni tak ada lah. Dia kata setakat ni tak ada. Cuba buat tempat kita macam tu. Dia buat goreng pisang, dah siap goreng, kita tinggal letak saja kat situ. Siapa nak beli sila ambil, duit ada di atas meja. Tengok, dengan meja-meja diangkut dia orang, tuan-tuan. Bukan duit je, bukan pisang je, dengan meja-meja, dengan peti-peti diangkut dia orang. Itu roh itu ada. Jadi roh ini, sebab itu saya sebut sahabat-sahabat kita, sebenarnya yang menjadikan Islam ni laju bukan soal lambang. Orang kuat di Rotterdam tu, yang dia menggerakkan Islam tu, dia kata dia nak pakai kopiah pun takut. Sebab itu dia kata seorang nama Rafiq, dia lama dah, di antara orang yang mula-mula dulu, 5 orang yang sembahyang Jumaat tu, dialah mengusahakan beli gereja tu. Dia pun pakai topi sudu je, kan? Saya tanya, kenapa pakai topi sudu? Dia kata dengan topi sudu ni lah saya boleh bergaul dengan semua orang, dia kata.
Kalau saya pakai kopiah, boleh jadi tempat ni 2-3 hari dah di-aim dah dek. Golongan-golongan Islamofobia. Jadi dia kata dia pakai topi sudu. Jadi kita pun terpaksa jugalah, kan? Takkan kita 4-5 orang nak datang nak pakai kopiah merosakkan tempat orang pula nanti. Jadi ada kawan yang tengok dalam saya punya Facebook, ustaz pun tak pakai topi sudu juga. Kita ikut wakil di tempat dia. Kita tak nak datang, nanti akhirnya kita balik merosakkan tempat dia pula. Jadi dia kata sini tidak perlu lambang. Memang kalau lambang pun tidak akan dilayan. Seorang Perdana Menteri ataupun seorang ahli parlimen boleh beragama Islam, boleh. Bahkan ada Datuk Bandar di London yang beragama Islam, tapi jangan declare Islam dia sebagai satu lambang yang show off dia, tak boleh. Kamu diam-diam sudah. Jadi yang penting ialah bukan soal lambang, tunjukkan kepribadian sebagai seorang Islam. Akhlak inilah yang lebih mudah untuk Islam berkembang. Jadi sebab itu masa depan Islam itu dia banyak sebenarnya bergantung kepada akhlak umat Islam. Kepribadian umat Islam akan menjadi contoh dan teladan, lisanul hal yang menarik minat orang-orang bukan Islam untuk bersama Islam. Wallahu a'lam. Jadi sedikit malam ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya dan juga kepada tuan-tuan. Ada sedikit lagi dan mungkin boleh jadi kita nanti sekali kuliah lagi, lepas tu kita bincang pula untuk sama ada terus ataupun kita guna kitab lain pula, insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ta'alim, Allahumma ta'arif, Allahumma tafatih talana futuhal arifin, Allahumma naftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami, anak isteri, suami dan keluarga kami sebagai penyejuk mata memandang. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami dan keluarga kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Tuhan kami, seramai mana kami hadir pada malam ini, kurniakan kebaikan pada kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kurniakan kebaikan pada kami di hari akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan tolonglah ya Allah selamatkan kami daripada api neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.